Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin membincangkan mengenai pentadbiran harta pusaka dan jenis harta pusaka. Definisi harta. Definisi harta yang pertama menurut Syekh Imam Ramli mengatakan apa yang ditinggalkan untuk orang yang kemudian daripadanya dari sesuatu hak seperti jenayah, tuduhan zina atau iktisas atau mal seperti arak yang telah menjadi cuka setelah matinya, diat yang diambil daripada pembunuhnya kerana diat itu termasuk ke dalam miliknya. Begitu juga apa yang termasuk ke dalam pukatnya yang telah dipasang di masa hidupnya. Seterusnya, menurut Ustaz Haji Abdul Kadir bin Ismail dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan segala apa yang menjadi kepunyaan si mati pada hidupnya kemudian ditinggalkan untuk waris-warisnya sama ada harta benda, hak kepunyaan, begitu juga apa yang termasuk di dalam miliknya setelah ia mati. Secara ringkasnya, bagi definisi harta bermaksud, harta pusaka bermaksud semua harta peninggalan si mati iaitu harta yang dimiliki oleh seseorang dan berkekalan miliknya sehingga dia mati. Bentuk-bentuk harta terbahagi kepada dua. Yang pertama, harta alih. Yang kedua, harta tak alih. Harta alih yang bermaksud harta yang bukan dalam bentuk tanah ataupun rumah. Contohnya ialah barang kemas, kenderaan, wang tunai, duit simpanan bank, pelaburan, ASB, saham syarikat dan yang seumpama dengannya. Seterusnya, harta tak alih. Harta tak alih ialah tanah dan mana-mana kepentingan, hak ataupun faedah yang diperolehi ataupun akan diperolehi daripada tanah. Termasuklah tanah, faedah yang terbit daripada tanah dan benda-benda yang dilekatkan pada tanah tersebut dan juga yang diletakkan secara tetap kepada tanah. Seterusnya, harta tak alih juga merangkumi semua jenis tanah yang dimiliki oleh si mati semasa hayatnya. Termasuklah tanah pertanian, pembangunan, perindustrian, lombong dan sebagainya. Tanah yang diluluskan permohonannya oleh kerajaan kepada seseorang walaupun masih belum dikeluarkan geran, tanah-tanah yang diluluskan di bawah rancangan Felda, Fekra dan sebagainya di bawah Akta Tanah 1960. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Fareha binti Muhammad Desa. Nombor matrik 051525. Akan membentangkan berkenaan pembahagian kategori harta pusaka. Pembahagian harta pusaka terbahagi kepada dua, iaitu harta pusaka berwasiat dan harta pusaka tidak berwasiat. Yang pertama, harta pusaka berwasiat. Macam mana kita nak tahu harta pusaka berwasiat? Si mati mestilah meninggalkan harta dengan surat wasiat yang tak akhir. Surat wasiat tu mestilah sah, iaitu mengandungi cara-cara bagaimana harta pusakanya hendak dibahagikan antara waris-waris. Itu barulah dipanggil harta pusaka berwasiat. Bagi orang bukan beragama Islam, wasiat itu adalah sah selama mana ia tidak mengandungi syarat-syarat yang bercanggah dengan akta atau ordinan wasiat. Pengesahan wasiatnya tidak dicabar oleh mana-mana waris. Bagi yang beragama Islam, si mati hanya boleh mewasiatkan daripada 1/3 daripada hartanya kepada pihak yang diingini, yang hendak diberi selain daripada waris. Ia hendaklah dengan persetujuan atau tanpa persetujuan waris. Yang kedua, harta pusaka tidak berwasiat. Harta pusaka tidak berwasiat ini adalah si mati tidak meninggalkan harta, si mati meninggalkan harta tanpa wasiat. Itu ialah dipanggil harta pusaka tidak berwasiat. Jika si mati tidak meninggalkan sebarang wasiat, maka agihan pusakanya bergantung pada nilai dan bentuk harta peninggalan si mati.
Dalam hal ini, undang-undang membahagikan ia kepada beberapa bentuk. Okey, undang-undang membahagikan harta tidak berwasiat kepada beberapa bentuk. Iaitu dapat kita lihat di sini ada 3 bentuk harta tidak berwasiat. Pertama, pusaka besar atau pusaka biasa. Yang kedua, pusaka kecil. Dan ketiga, pusaka ringkas. Okey, jenis pusaka besar. Macam mana kita nak tahu pusaka besar ni? Ciri-ciri dia mestilah nilaian harta lebih daripada 2 juta ringgit. Seterusnya, pusaka besar ni semati mestilah meninggalkan wasiat. Walaupun wasiat tu, dia punya nilaian tu kurang daripada 2 juta, tetap diterima oleh pusaka besar. Selain itu, dia mempunyai harta tak alih sahaja ataupun harta alih sahaja ataupun campuran kedua-duanya. Itu akan dibuat di bawah pusaka besar dalam bidang kuasa Mahkamah Tinggi Akta Probate 1959 yang diluluskan pada 1 Februari 1960. Okey, seterusnya pusaka kecil. Macam mana ciri-ciri pusaka kecil? Nilaian harta tu mestilah kurang daripada 2 juta ringgit. Ianya adalah terdiri daripada harta tak alih sahaja. Sebagaimana yang kita tahu, harta tak alih itu adalah seperti rumah, tanah dan lain-lain. Ia juga boleh campuran antara harta tak alih dan harta alih. Kiranya spesifik dalam pusaka kecil ni mestilah mempunyai harta tak alih. Pusaka kecil ni dia dibuat dengan tanpa wasiat. Macam mana yang kita tahu tadi, pusaka besar memerlukan wasiat, pusaka kecil tanpa wasiat. Bidang kuasa yang akan membuat pusaka kecil ni adalah di bawah Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955 Pindaan 2009. Yang terakhir, pusaka ringkas. Pusaka ringkas ni, ciri dia adalah terdiri daripada harta alih sahaja. Iaitu yang kita tahu, harta alih ni harta yang kita boleh diberi kepada orang. Itu seperti kereta, macam tu. Duit, jumlah tu mestilah kurang daripada RM600,000. Bidang kuasanya di bawah pusaka ringkas adalah di bawah Amanah Raya Berhad ARB, iaitu Akta Perbadanan ARB 1955. Wallahualam. Bidang kuasa. Bidang kuasa pentadbiran dan pembahagian harta pusaka di Malaysia adalah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan seperti yang diperuntukkan di dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 4-I-1 Senarai 1 Jadual ke-9 yang memperuntukkan undang-undang berkaitan perwarisan harta berwasiat dan tidak berwasiat adalah terletak di bawah Senarai Persekutuan. Ini bermakna kuasa perundangan berkaitan harta pusaka yang merangkumi harta alih atau harta tak alih, harta berwasiat atau harta bukan berwasiat adalah terletak kepada bidang kuasa persekutuan. Kerajaan Persekutuan telah menggubal undang-undang berkaitan bidang kuasa ini. Undang-undang yang merujuk kepada ketiga-tiga jenis harta pusaka ialah Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian tahun 1995, Akta Probate dan Pentadbiran tahun 1959 dan Akta Perbadanan Amanah Raya tahun 1995. Secara umumnya, terdapat 3 badan pentadbiran yang mempunyai bidang kuasa untuk mentadbirkan harta pusaka si mati, selari dengan 3 jenis harta pusaka yang dinyatakan di atas, iaitu Mahkamah Tinggi Sivil, Seksyen Pembahagian Pusaka Kecil dan juga Amanah Raya Berhad.
Kesimpulannya, harta merupakan salah satu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Harta juga boleh membawa manusia ke arah mencapai keredaan Maha Pencipta dan jika tersilap percaturan, boleh meletakkan manusia ke dalam kemurkaannya. Lumrahnya, hidup yang dilimpahi dengan kemewahan dan dikelilingi harta yang banyak adalah idaman dan kebanggaan oleh kebanyakan manusia. Dalam hal ini, masih ramai yang belum memahami bahawa manusia hanyalah pemegang amanah bagi setiap harta yang dimiliki. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala merupakan pemilik harta yang sebenar menurut perspektif Islam.